Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam pertemuan dalam perkongsian maghrib. Dalam tempoh 10 minit ini kita akan membaca dan berkongsi daripada kitab yang menarik Arba'un Al-Khairiyah, 40 hadis yang menceritakan tentang sebaik-baik perkara dan sebaik-baik amalan. Pada siri yang kali ini kita akan sambung daripada riwayat yang ke-9, hadis yang ke-9. Sambil itu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan dan juga sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada riwayat yang ke-9 ini, tajuknya adalah infak pada jalan Allah, menginfakkan sesuatu pada jalan Allah. Riwayat ini adalah riwayat yang panjang. Kita akan baca terjemahan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kata Abu Hurairah, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa, barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah. Lalu di sini disebutkan jalan Allah. Apakah maksud jalan Allah? Adakah maksudnya berperang sahaja? Nanti akan dikupaskan sebentar lagi. Lalu apabila seseorang itu membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga, wahai hamba Allah, inilah kebaikan, hadza khair, maka akan dipanggil dan akan dipuji daripada pintu syurga, dan supaya dia masuk daripada pintu tersebut. Sebagai contoh, kata sabda Nabi SAW, maka orang yang termasuk golongan ahli salat akan dipanggil daripada pintu salat. Orang yang termasuk daripada golongan ahli jihad akan dipanggil daripada pintu jihad. Orang yang termasuk daripada golongan ahli berpuasa, macam kita, moga Allah panggil kita, syurga panggil kita daripada pintu Rayyan, akan dipanggil daripada pintu syurga Ar-Rayyan, yang merupakan pintu khas untuk orang yang berpuasa. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Sabda Nabi SAW, kata perawi hadis Abu Hurairah, ketika mana Abu Bakar mendengar hadis ini, dia pun bertanya. Lalu kita dengar hadis ni macam biasa, tetapi bila Abu Bakar dengar hadis ni, dia pada waktu itu bertanya, ada tak orang yang mana semua pintu panggil dia? Pintu solat pun panggil dia, jihad pun panggil dia, pintu sedekah pun panggil dia, pintu Rayyan, pintu puasa pun panggil dia. Sebab itu Abu Hurairah bertanya, kesulitan apa lagi yang perlu dibimbangi oleh orang yang dipanggil daripada pintu-pintu itu? Seronok sebab pintu syurga panggil dia untuk masuk daripada pintu itu. Bayangkan kalau contohnya pintu istana negara, ada tempat pintu khusus yang kita boleh masuk. Pegawai pintu itu panggil kita di hadapan semua orang, nama kita, kemuliaan, kebanggaan yang luar biasa. Maka pada waktu itu Abu Bakar bertanya, maka orang yang dijemput, maka dia tidak ada lagi kebimbangan. Namun Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah ada orang yang dipanggil daripada semua pintu? Ada tak orang, ya wahai Rasulullah, yang semua pintu panggil dia? Maka baginda Nabi SAW pun menjawab, ya ada, dan aku berharap kamu, wahai Abu Bakar, termasuk golongan mereka. Lalu Abu Bakar adalah di antara orang yang mana semua pintu syurga akan panggil dia, radhiyallahu ta'ala anhu. Moga-moga pintu-pintu syurga memanggil akan nama kita untuk masuk melaluinya. Di sini kita nak terangkan tentang maksud daripada hadis barang siapa yang berinfak pada jalan Allah. Apakah maksud daripada jalan Allah? Jalan Allah bermaksud semua perkara baik. Itu adalah yang paling muktamad, yang paling tepat. Bila kita sebut fi sabilillah, ianya bukan maksud jihad dan perang sahaja, tetapi maksud fi sabilillah adalah semua perkara yang baik.
Ada juga yang mengatakan fi sabilillah maksudnya khusus untuk jihad. Namun Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi sendiri merajihkan, memuktamadkan pandangan yang pertama. Kata Imam Nawawi, maksud daripada fi sabilillah adalah semua perkara yang baik, tidak khusus kepada jihad sahaja. Sebab itu untuk menyokong akan pendapat yang mana maksud fi sabilillah adalah bukan terikat kepada berjihad, berjuang di jalan Allah sahaja, dibawakan riwayat yang berikut. Riwayat daripada Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu in kana kharaja yas'a ala waladihi sighara fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilish syaitan. Di sini ada tiga yang Nabi sebut sebagai orang yang berada pada jalan Allah, tapi orang ni tak angkat senjata, orang ini tidak berperang. Maka apakah terjemahannya? Sesungguhnya jika anak muda ini bekerja untuk anak-anaknya yang masih kecil, dia bekerja mencari rezeki untuk anak-anak dia, maka sabda Nabi, dia sedang berjuang di jalan Allah. Tengok, adakah orang yang bekerja diangkat senjata? Adakah orang yang bekerja dia sedang pancung musuhnya? Tidak. Namun kat sini kita nampak maksud fi sabilillah adalah semua perkara yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, sabda Nabi, jika dia keluar untuk bekerja agar dirinya terhindar daripada perkara yang haram, ada di sini tertinggal, ada terjemahan yang tertinggal di sini. Yang ada dalam bahasa Arab tidak ada pada terjemahan. Lalu sahabat-sahabat tambah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain. Ini yang kedua, tambah di situ. Dan jika dia keluar bekerja untuk kedua ibu bapanya yang telah tua, maka dia sedang berjuang di jalan Allah. Tambahkan ini. Dan jika dia keluar bekerja untuk kedua ibu bapanya yang telah tua, maka dia sedang berjuang di jalan Allah. Lalu ini yang kedua yang tak ada dalam terjemahan, yang sahabat-sahabat perlu tambah. Yang ketiga baru masuk dalam kitab. Dan jika dia keluar untuk bekerja agar dirinya terhindar daripada perkara yang haram, maka dirinya juga berada di jalan Allah. Lalu ini tiga contoh jalan Allah fi sabilillah walaupun tak angkat senjata. Sebab itu pendapat Imam Nawawi yang paling benar, bahawa maksud fi sabilillah bukan khusus hanya kepada berjuang mengangkat senjata, namun ianya merangkumi kepada segala perkara yang baik. Dan jika dia keluar bekerja kerana riak dan membanggakan diri, muka surat 61, iaitu tidak ikhlas, maka dia berada pada jalan syaitan. Lihat Al-Mu'jamul Kabir bagi Imam At-Tabarani. Maka daripada sini apa kita belajar? Orang yang menginfakkan sesuatu pada jalan Allah, maka sebenarnya itu adalah amalan yang sangat luar biasa, yang mana pintu syurga sendiri akan mengakui serta berkata, ini adalah amalan yang sangat baik. Okey, lalu sebab itu kita berazam untuk infakkan sebahagian harta kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jom kita baca riwayat tentang jihad pula. Lalu alang-alang kita dah sebut tentang fi sabilillah, jalan Allah tadi, maka dibawakan pada riwayat yang ke-10 ini tentang jihad. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairum min ad-dunya wa ma fiha. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berpemergian pada sebahagian pagi, dia keluar pada waktu pagi, di mana? Di jalan Allah, ataupun dia keluar pada waktu petang di jalan Allah, maka itu lebih baik. Ini dia maksud apa sebaik-baik amalan, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu di sini tak disebut tentang perkataan berperang kecuali fi sabilillah. Sebab itu kata Al-Fadhil Ustaz Hazri, maksud fi sabilillah kita telah terangkan pada riwayat yang lalu.
Tetapi apa yang kita belajar daripada riwayat ini, kan kita keluar waktu pagi, dan kita dah baca orang yang keluar pada waktu pagi untuk mencari rezeki untuk keluarganya, dia berada di jalan Allah. Untuk kedua ibu bapanya, dia berada di jalan Allah. Supaya dia tak meminta-minta, dia berada di jalan Allah. Riwayat ini pula menyebut, kalaulah dia keluar pada waktu pagi pada jalan Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebab itu di sini apakah pengajaran dia? Bila kita melakukan apa jua urusan, walaupun zahirnya nampak urusan dunia, sebab itu jaga ikhlas kita buat kerana Allah, kerana mencari keredaan Allah. Setiap kali kita bekerja keluar daripada rumah, lagi-lagi pada perjalanan yang jauh, hakikatnya kita berada di jalan Allah, dan ianya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi malang, kalaulah kita setiap hari untuk beberapa tahun, ataupun belas tahun, ataupun puluh tahun kita keluar mencari rezeki, langsung pada waktu itu tidak ada niat untuk kerana Allah, ataupun mencari rezeki yang halal, maka pada waktu itu kita terlepas begitu banyak peluang dan pahala. Kemuliaan dan pahala bagi mereka yang keluar dengan niat mencari keridhaan Allah lebih besar daripada dunia dan seisinya pada riwayat Bukhari dan Muslim yang kita baca tadi. Dan ganjaran mati syahid merupakan sebesar-besar keridhaan Allah. Maka inilah perkongsian yang kita sempat kongsikan pada hari ini. Kita telah selesai 10 riwayat. InsyaAllah kita akan masuk pada riwayat yang lain pada masa-masa akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.